Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjuk kepada anda bagaimana cara nak gunakan software simulasi yang telah pun saya minta anda install, iaitu Automation Studio dan juga FleetSim. Okey, untuk yang pertama saya tunjuk Automation Studio dahulu. Kita buka software ni, klik. Okay, yang ni kita tekan, kita klik demo. Klik OK. Yang ni new project. Klik OK saja. Okay, di sini keluar paparan sebegini. Okay, untuk pengetahuan anda, kedua-dua software ini, Automation Studio dan juga FleetSim, adalah satu software yang mudah, di mana untuk mempelajarinya, untuk menggunakannya pada peringkat kursus ini tidak memerlukan kursus atau pembelajaran yang tertentulah untuk menggunakannya. Hanya sekadar saya tunjuk ni, insyaAllah anda semua boleh gunalah, sebab software ni simple je. Okay, awak semua tak payah study ke, tak payah pergi kursus mana-mana untuk menggunakannya bagi peringkat pembelajaran kita ni lah. Jadi untuk Automation Studio ni, anda klik saja untuk memulakan design. Klik pada library. Klik pada library. Okay, di sini keluar menu main library, workshops. Okay, di sini ada pilihan lah, pneumatic sequences. Okay, untuk permulaan ni kita klik dahulu pneumatic. Okay, di bawah ni ada sub menu dia. Jadi katakanlah saya nak lukis basic pneumatic circuit untuk control single acting cylinder, kaedah indirect method. Yang pertama, kita klik pada actuator penggerak. Kita pilih single acting cylinder, SA untuk single acting. Okay, jenis spring return. Okay, apabila kita klik, dia terus keluar simbolnya. Okay, kita klik. Okay, yang ni OK saja. Lepas tu kita pilih untuk indirect, kita memerlukan 3x2 DCV, injak kawalan arah 3/2. Jadi kita pilih pula dekat directional valve. Okay, valve 3/2 di sini ada NC untuk normally close dan NO untuk normally open. Jadi kita pilih yang normally close lah. Normally close. Okay, keluar yang ni, kita pangkas. Kita klik pangkas. Okay, normally close. Okay, apabila keluar yang ni, kita boleh letakkan dia punya methods of actuation. Okay, awak dah belajar methods of actuation, ada 5 kaedah bagaimana DCV diaktifkan. Jadi untuk sebelah kanan ini kita pilih return spring. Okay, cari spring, double klik pada spring ini. Okay, pada spring ini kita boleh ubah lokasi dia. Nak berada di paling atas, tengah atau bawah. Okay, kita klik dekat arrow ni, tengah, di bawah. Okay, biasanya di tengah lah lokasi bagi return spring. Untuk sebelah kanan pula, kita pilih bagaimanakah
valve ini diaktifkan adalah secara compress air, pneumatic. Okay, pneumatic, kita klik yang ini. Okay, jadi simbol segitiga pada sisi valve ini menunjukkan bahawa compress air ataupun signal wujud pada sebelah sisi kiri valve untuk mengaktifkan valve. Yang ni pun saya lebih suka letak di tengah-tengah, nampak lebih kemas lah. Lepas tu kita klik OK. Jadi apabila kita klik OK, kita boleh nampak lah di sebelah kiri dan kanan ada simbol pneumatic ni ataupun compress air signal pada sebelah kiri dan return spring pada sebelah kanan. Seterusnya kita kena ada satu lagi komponen iaitu push button. Push button juga berasal daripada directional control valve iaitu jenis normally close. Yang biasa kita gunakan normally close lah. Normally close. Sekali lagi kita tentukan kaedah bagaimana valve ini diaktifkan, iaitu kalau untuk push button sebelah kanan mestilah ada return spring dan sebelah kiri untuk push button mestilah letak button lah, butang tekan. Jadi untuk basic direct circuit, single acting cylinder, dia punya actuator, kita perlu kawal kaedah indirect, tidak langsung, hanya melibatkan 3 komponen ini saja, iaitu push button ataupun pneumatic switch di sini, DCV 3/2, directional control valve dan juga single acting cylinder. Jadi seterusnya lita ni belum lengkap lagi sebab tiada source dan juga antara komponen ni belum lagi bersambung. Jadi kita kena sambung. Di sini kita pilih lines. Lines. Pressure lines. Kita klik pada bulat merah ni dan sambung pada komponen yang satu lagi. Begitu juga untuk yang daripada pneumatic switch ataupun push button. Signal daripada push button dihantar ke DCV 3/2. Seterusnya kita untuk run lita ni mestilah ada source, compress air source. Simbolnya segitiga tegak. Kita pilih pada pneumatic pressure source. Ada dua simbol sama ada segitiga tegak ini ataupun kita juga boleh guna simbol bulat titik tengah ni. Benda yang sama. Seterusnya lita kita belum lengkap lagi sebab selagi ada bulat yang merah ni maksudnya penyambungan belum lagi lengkap. Jadi untuk yang ini exhaust, kita pilih exhaust, tempat di mana udara yang digunakan dilepaskan ke persekitaran melalui exhaust port. Satu lagi exhaust. Kalau nak senang, shortcut kita boleh Ctrl C dan Ctrl V. Copy paste. Copy paste. Lebih cepatlah. Sekarang kita tak nampak lagi bahagian ataupun tempat-tempat berwarna merah, maksudnya lita ni dah lengkap lah. Jadi kita boleh test run. Kita punya lita, kita punya design ni betul atau salah. Kita tekan di sini start project.
Okey. Dan kita boleh nampaklah bila kita tekan kita klik start project ni, ternampak actuator berwarna merah dan juga push button juga berwarna merah di sini. Dan yang berwarna biru ni adalah lines ataupun tube bagi laluan compress air. Jadi kita tekan button. Okey, nampak bila kita tekan push button, piston akan keluar daripada silinder. Selagi kita tekan push button, selagi itulah piston keluar daripada silinder. Apabila kita lepaskan push button, piston akan kembali masuk dalam silinder. Piston retract. Jadi dengan menggunakan software, kita boleh fahamlah bagaimanakah setiap komponen ini berfungsi, bagaimanakah pergerakan udara berlaku. Dan anda juga boleh perhatikanlah bagaimana cara nak lukis simbol komponen pneumatik dengan betul. Seboleh-bolehnya nanti apabila anda lukis simbol, ikut sama seperti simbol yang anda nampak dalam software ini. Okay, jadi dalam keadaan sebelum kita tekan push button, okay, maksudnya DCV ini kita belum aktifkan, dan DCV 3/2 ini pun kita belum aktifkan. Okay, push button juga sebenarnya adalah DCV, DCV 3/2, di mana kita panggil push button ataupun pneumatic switch sebab ianya bertindak ataupun berfungsi sebagai pemula kepada simulasi ataupun pergerakan bagi komponen pneumatik. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Katalah kita nak bina lita, nak tengok simulasi bagi kawalan silinder dua tindakan, double acting cylinder. Okey, kaedah tidak langsung, indirect. Okay, untuk cepat kita tekan Ctrl C dan Ctrl V, copy paste. Untuk actuator, kita cari double acting cylinder. Okay, double acting cylinder. Untuk indirect, kita mesti tambah ataupun masukkan satu DCV 5/2 bagi kaedah indirect. Okay, kawalan untuk mengawal double acting cylinder, kita mestilah menggunakan DCV 5/2 ataupun boleh juga DCV 4/2. Saya tunjuk 5/2 dahulu. Okey, apabila keluar yang ini, kita masukkanlah bagaimanakah DCV ini diaktifkan. Pada sebelah kanan kita masukkan simbol ini. Okey, simbol ini bermaksud ianya diaktifkan secara pneumatik, ataupun secara compress air lah. Dan sebelah kiri pun sama juga, kiri kanan valve ini diaktifkan secara pneumatik. Secara pneumatik itu maksudnya compress air lah, compress air. Klik OK. Okay, jadi
Okey, jangan lupa pada DCV ini juga perlu ada source dan juga perlu dimasukkan simbol exhaust. Kalau tak, litar ni tidak boleh berfungsi. Okey, source dan exhaust, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Seterusnya kita sambungkanlah menggunakan pressure line, sambungkan di antara komponen. Lihat baik-baik di sini, penyambungan dilakukan di mana? Okey, pada DCV. Daripada silinder ke DCV. Okey, daripada port silinder ke port pada DCV. Satu lagi daripada silinder ke port DCV. Jadi pada satu-satu masa hanya satu kotak yang aktif. Ini kelemahan pelajar. Kalau pelajar tidak faham, dia akan sambung, entah mana-mana dia akan sambung. Ada yang paling teruk, dia akan sambung di tengah-tengah. Di tengah-tengah, garis tengah ni bukanlah port. Ini adalah pemisah di antara dua kotak. Tapi ada pelajar yang dia sambung line ni dekat tengah-tengah ni. Okey, jauh terpesonglah pemahaman dia. Ada juga yang sambung pada dua kotak pada satu masa. Itu pun tak boleh. Pada satu-satu masa hanya satu kotak yang aktif. Seterusnya kita sambungkan lines di antara switch, push button dan juga line untuk signal ini. Dah lengkap litar kita. Kita boleh test. Klik pada start project. Kita tekan satu push button. Katalah push button pertama. Piston extend. Piston keluar daripada silinder. Ataupun moving forward. Apabila kita lepaskan push button pertama, kedudukan piston kekal extend. Fully extend. Tidak berubah. Dan kita lihat di sini, kotak yang pertama ini yang aktif. Apabila kita tekan push button pertama. Apabila kita tekan push button kedua, piston retract. Dan kotak kedua pada DCV yang aktif. Okey, kerana ditolak oleh signal di sebelah kanan. Signal sebelah kanan ini wujud disebabkan kita tekan push button tadi. Apabila kita tekan push button, udara daripada source boleh melalui push button dan pergi pada sebelah kanan DCV lah. Untuk kita nak test run, untuk simulasi kita juga boleh buat secara slow motion. Kita tekan simbol kuning ni, segitiga terbalik ni. Tengok apakah yang berlaku. Okey, terlihat di sini garis ini berwarna merah. Garis udara keluar daripada silinder berwarna biru. Okay, ini ada maksudlah. Yang berwarna merah ni compressed air. Udara pada compressed air masuk ke silinder. Sedangkan garis ataupun line biru ini adalah udara yang ditolak keluar ke
exhaust dan dilepaskan ke atmosfera. Okay, apabila kita tekan push button kedua, tengok warna garisan berubah, bertukar. Kita juga boleh labelkan. Boleh klik dekat sini kalau kita nak tambah teks, nak label. Okay, katalah yang itu push button kedua. Kita boleh tulis PB2. Yang ni push button 1. PB1. Yang ini DCV 5/2. 5/2 DCV. Dan yang atas ni double acting cylinder. Okay, begitulah secara asasnya bagaimanakah kita nak menggunakan software Automation Studio. Okay, nanti dari masa ke masa saya akan tunjuklah bagaimana untuk bina lita-lita lain yang mungkin lebih banyak lagi komponen yang perlu kita masukkan. Jadi untuk menggunakan software ini, saya rasa agak mudahlah. Kita drag and drop saja simbol pada sebelah sini. Jadi kita hanya pilih komponen yang tepat, yang bersesuaian lah untuk membina lita, dan kita boleh test run. Kalau apabila kita start project, lita kita tidak berfungsi, maksudnya ada penyambungan yang salah ataupun komponen yang digunakan adalah salah. Jadi kenapa saya minta anda semua install dua jenis software, iaitu Automation Studio dan juga FleetSim, adalah kerana bagi saya sendiri ada masa-masa saya suka lebih gemar gunakan Automation Studio, dan ada masa-masa ada part-part yang lebih sesuai guna FleetSim. Jadi setahu saya untuk lecturer lain biasanya mereka akan guna FleetSim sajalah. Untuk saya dedahkan pelajar kepada dua software, iaitu Automation Studio dan juga FleetSim. Jadi antara kelebihan Automation Studio ni adalah dia ada animation bagi komponen. Okay, sebagai contoh dalam kes ni, katalah kita nak lihat bagaimanakah bahagian dalaman push button ini ataupun pneumatic switch ini berfungsi. Okay, jadi semasa kita start project, kita klik kanan pada komponen yang mana kita nak lihat animation dia. Okay, kita klik animation. Okay, jadi kita boleh nampak kerata rentas di dalam komponen ini, bagaimanakah mekanisme dia, mekanisme di dalam komponen, dan juga pergerakan udara di dalam komponen. Okay, jadi sebagai contoh, sebelum push button ini ditekan,
Okay, beginilah keadaan di dalam komponen ini. Ada sedikit pergerakan udara daripada A ke E. Okay, port A. Okay, port A untuk working lines di atas ni lah. Port yang atas ni. Port E untuk exhaust. Dan P ni untuk pressure port. Okay, P pressure port. P di sini pada compressed air source. Ini sebelum kita tekan push button. Kita lihat apakah yang berlaku apabila kita tekan push button. Okay, kita nampak compressed air daripada source pada port P akan memasuki push button dan keluar pada port A. Dan tidak berlaku pergerakan udara pada port E exhaust. Okay, semasa kita tekan push button. Okay, P pergi pada A. Ataupun port 1, udara pada port 1 pergi pada port 2. Apabila kita tekan push button. Apabila kita lepaskan push button, lihat apakah yang akan berlaku. Okay, udara pada port 2 ataupun port A akan keluar pada port 3 ataupun port exhaust. Kita lihat pula animation bagi single acting cylinder. Jadi kita boleh bayangkanlah bagaimanakah binaan dalaman pada sesebuah komponen apabila kita menggunakan Software Automation Studio. Kita lihat apakah yang berlaku apabila push button ditekan. Okay, udara masuk pada port P dan menolak piston keluar pada silinder. Apabila kita lepaskan push button, spring akan menolak kembali piston masuk dalam silinder. Okay, pada single acting cylinder juga ada port exhaust. Ada port exhaust. Okay, jadi ini adalah salah satu kelebihan utama yang saya suka pada Software Automation Studio yang tidak ada pada software FluidSync. Okay, baik, sekarang saya tunjuk pula sedikit sebagai permulaan untuk anda mulakan design menggunakan software kedua iaitu FluidSync. Buka software ini, double klik, klik OK, dan di sini secara automatik keluar menu-menu yang akan kita pilih untuk reka bentuk litar, pneumatic control. Jadi untuk peringkat kursus ini hanya cover dua menu ini saja, iaitu pneumatic dan electrical control. Untuk electrical control ni kita akan gunakan apabila kita masuk tajuk electro pneumatic. Kita lihat apa yang ada di bawah menu-menu ini. Pneumatics, ada supply elements, actuators, valve groups, dan measuring instruments and sensors. Jadi untuk mulakan design new ataupun control N ini, ada paparan untuk kita letak simbol. Jadi katalah saya nak design kawalan single acting cylinder kaedah indirect seperti mana yang saya lukis dalam software pertama tadi.
Jadi yang pertama kita pilih actuator, single acting cylinder, drag and drop di sini. Okay, kalau kecil kita boleh besarkan paparan ini. Okay, nampak lebih jelas. Lepas tu kita perlukan satu control valve. Okay, control valve untuk mengawal single acting cylinder. 3/2. Mechanically operated. Okay, 3/2. Lepas tu kita perlukan push button. Okay, kita lakukan penyambungan di antara komponen. Di sini untuk masukkan source dia kita double klik saja. Okay. Sorry, untuk sini kita kena masukkan supply element. Supply element. Sambungkan. Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste. Sambungkan. Okay, untuk yang ini kita double klik. Okay, double klik. Kita boleh ubah simbolnya itu exhaust. Okay, exhaust. Okay, sekarang litar kita dah lengkap untuk kawalan single acting cylinder indirect method, kaedah tidak langsung. Kita boleh cuba start ataupun test run. Okay. Apabila kita tekan push button, silinder akan keluar daripada ataupun piston keluar daripada silinder. Okay, itu bagaimana kita nak lukis litar kawalan single acting cylinder kaedah tidak langsung indirect method. Okay, sama juga kalau kita nak lukis litar kawalan double acting cylinder. Kita memerlukan dua push button. Okay, kita pilih double acting cylinder. Untuk kawal double acting cylinder, kita memerlukan satu control valve iaitu 5/2 directional control valve. Okay, kita pilih yang pneumatically operated. Okay, sebab kaedah pengaktifan valve ini adalah secara compressed air. Okay, compressed air yang sini dia dah tersedia lah. Sebelah kiri dan kanan ada simbol segitiga ini, menunjukkan kaedah pengaktifan bagi valve ini adalah secara pneumatic ataupun secara compressed air. Jadi kita double klik sini untuk pilih exhaust. Sebelah sini pun double klik dan pilih simbol exhaust.
kita perlukan satu lagi simbol untuk compress air source. Dan lakukanlah penyambungan di antara komponen. Okay, untuk fluid sim ni dia dah labelkan lah. Port dia dah labelkan siap-siap. Kita tak payah type text seperti mana Automation Studio tadi. Jadi sekarang litar kita dah lengkap. Kita boleh start test run. Okay, tekan push button pertama, piston extend. Apabila kita lepaskan push button pertama, piston kekal extend. Bila kita tekan push button kedua, barulah piston kembali retract. Piston masuk balik dalam silinder. Jadi begitulah sedikit permulaan bagi menggunakan kedua software ini. Saya rasa ianya tidak sukar untuk anda pelajari. Untuk lebih advance, anda boleh cuba-cuba sendiri. Di samping saya akan tunjuklah dari masa ke masa. Jadi diharapkan dengan pendedahan saya ini, anda semua lebih bersemangatlah untuk mencuba menggunakan kedua software. Okay, biasanya yang lebih biasa digunakan oleh pelajar dan juga pensyarah lain software fluid sim ni lah. Cuma saya dedahkan juga kepada anda semua satu lagi software Automation Studio, sebab antara kelebihannya adalah ianya mempunyai animation di mana kita boleh lihat mekanisme pergerakan di dalam setiap komponen.